Tok guru dulu, tuan-tuan, ulama-ulama dulu ni, mereka korek siap dah kubur mereka. Masuk umur 60, mereka korek siap dah kubur mereka. Saya pergi ziarah satu orang tok guru di Fatani, Thailand. Saya duduk sandak dalam rumah dia tu, atas rumah dia tu, saya duduk sandak, duduk sembang. Sandak tu saya duduk sembang pandai. Saya ingatkan kotak apa, duduk sembang pandai. Dia tutup dengan kain, rupanya kandar. Saya duduk sandak dekat kandar tu. Dalam kandar tu ada kain kapan, dalam kandar tu dah ada batu nisan dia dah. Dia dah siap semua dan dia dah ada lubang kubur. Selepas subuh tiap-tiap hari dia akan masuk dalam lubang kubur dia tu, dia baca Quran. Mai pula tengok yang geng-geng Tok Haji umur 60 di Malaysia ni pula. Yang zaman moden, dia tak kalut dengan kubur, dia kalut dengan TikTok. Ni dia. TikTok. Ada tak TikTok? Jangan nak mohong saya. Siapa mohong, saya sumpah mati pucuk. Ada tak? Ni dia. TikTok ni sekali tuan-tuan selai, dia keluar ustaz ceramah. Selai pula kali kedua, dia duk cerita bab makanan. Selai pula ketiga, ni dia punya penduduk joget perempuan. Selai dia tengok joget yang ni, yang ku benci ni. Selai pula sebab apa? Bini duduk tepi. Bini tanya abang nak kopi tak? Dia kata boleh juga kalau nak bancuh. Bini masuk pergi bancuh kopi, dia sini tarik balik. Mana yang tadi lah, hilang. Dia tak kalut dengan lubang kubur, dia duk kalut dengan TikTok. Kalau kita ingat kepada mati ni tuan-tuan, kita ingat kepada mati ni. Saya tak mau nak tanya banyak, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Selama kita hidup ni tuan-tuan, adakah kita ni betul-betul ingat kepada mati ataupun kita tak percaya kata mati ni ada? Tuan-tuan yakin tak lepas hidup ni tuan-tuan akan mati? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan yakin tak? Ni muhasabah, saya nak tanya Pak Long. Pak Long yakin tak? Mak Long yakin tak lepas hidup ni Mak Long dan Pak Long akan mati? Yakin ke tak? Saya nak tanya soalan yang sama ditanya oleh Ibnu Athaillah kepada anak murid dia. Tuan-tuan kenal tak yang nama Ibnu Athaillah Askandari? Dia karang kitab hikam. Pak Long mesti bisa dengar. Kitab hikam ni bisa dengar. Orang lama dia bisa dengar. Orang lah dia tak pernah nak dengar dah kitab hikam yang dia duk ingat. Kitab Google. Kitab Facebook. Kitab TikTok. Orang lama hak jenis duduk kat dalam masjid, dia bisa dengar lah kitab hikam. Pengarang kepada kitab hikam tu dia biasa tanya anak murid dia. Ketika mana dia duduk ceramah, dia duduk mengajar. Dia tanya kepada jemaah dia, kepada anak murid dia. Siapa di kalangan hampa? Ini saya terjemah main bahasa Kedah. Dia tak cakap Kedah lah. Ni berhenti azan ke? Terus. Terus lah. Siapa di kalangan hampa yang tak yakin, yang tidak yakin bahawa selepas kehidupan akan ada kematian? Cuba angkat tangan. Tak ada seorang pun di kalangan anak murid dia yang angkat tangan. Seorang pun tak ada. Semua yakin lepas mati, lepas hidup ada kematian. Bila dia tanya siapa di kalangan hampa yang tidak yakin selepas dia hidup adanya, selepas kehidupan adanya kematian, tak ada siapa pun yang kata dia tak yakin. Semua yakin. Soalan dia yang kedua. Dia kata, baik, aku nak tanya soalan yang kedua. Siapa di kalangan hampa yang yakin? Tadi tak yakin. Ni yakin. Yakin apa? Selepas kehidupan ada kematian. Angkat tangan. Semua angkat tangan. Kalau saya tanya malam ni pun sama, saya ingat. Siapa orang Sungai Siput yang tak yakin lepas mati hidup, lepas hidup mati? Semua takkan angkat tangan.
Saya akan tanya soalan yang kedua. Siapa di kalangan orang Sungai Siput yang yakin lepas hidup ada mati? Yang angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Soalan dia yang ketiga. Kalau hampa yakin lepas hidup ni ada mati, sebab apa hampa masih malas melakukan ibadat dan hampa gemar melakukan maksiat? Soalan tu saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan kata tuan-tuan yakin lepas hidup ni akan mati. Ustaz, yakin? Yakin Ustaz. Sebab apa? Sebab kami mayat-mayat. Lah, semayang mayat masjid ni bila? 2008. Sebulan lepas. Ingatkan 2008 terkejut juga saya. Orang sini tak mati ke? Lah, mayang mayat 2008. Bulan lepas. Duk tengok. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa amin amin kat belakang tu. Yakin? Yakin. Tapi pasal apa yang suka buat maksiat? Pasal apa dalam hidup hang suka mengata dekat orang? Sebab apa dalam hidup hang suka duk kacau orang? Sebab apa dalam hidup hang suka duk komen pasal orang? Sebab apa dalam hidup hang suka buat naya dekat orang? Sebab apa dalam hidup hang malas buat ibadat? Hang yakin hang nak mati? Saya tak buat apa pun. Tok hang duk komen ikut dan. Rumah tangga orang nak bercerai, hang kalut sangat ni pasal apa? Fatah Amin ka Fazura ka Imam Ma'imung punya pasal depa lah. Pasal apa tuan-tuan? Minta maaf saya nak tanya nak. Pasal apa kita hari ni, masyarakat hari ni suka sibuk pasal orang sampai terlupa nak sibuk persiapan diri kita? Sebab apa? Kita hari ni lebih sibuk membaca kesilapan orang daripada membaca kesilapan diri. Kita hari ini lebih sibuk tentang aib orang daripada aib diri. Betul ke tak? Dia fikir, no, Ishna. Laki handsome, bini lawa bercerai. Ni, bodoh. Hang duk fikir masalah rumah tangga orang. Awak yang tu kan nak temak hang dalam kubur. Rasa Puteri Sarah dengan Syamsul Yusof ni akan kahwin balik. Bodoh weh. Kalau mereka kahwin balik pun awak hang dapat apa? Lebih baik hang sibuk diri hang. Quran, istighfar, selawat. Tuan-tuan, ni yang kata akhir zaman ni Allah Ta'ala tak buat turun lagi Dajjal. Tak zahirkan lagi Dajjal. Tak zahirkan lagi Ya'juj Ma'juj. Kita baru zahir 2-3 mendatang ni, sosial media ni. Kita dah kelang kabut dah. Bila main Dajjal agak-agak tuan-tuan, umat ni nak jadi lagu mana? Hari ni tuan-tuan, saya nak ceritanya tuan-tuan. Tahun 2024 yang kita duduk sekarang ni. Ni nama dia tahun 2024. Di antara benda betul dengan benda salah, tuan-tuan rasa jelas ataupun tidak hari ini? Ni kita duduk dalam 2024 ni. Satu cerita mai dekat kita, satu berita mai dekat kita. Benda yang hak dan benda yang batil, tuan-tuan dah tak boleh nak beza lah. Faham tak saya nak apa? Kita duduk tengok cerita dalam sosial media ni. Tuan-tuan tak tahu dah, Pak Long tak tahu dah hak mana. Aku pun pening lah duk dengar cerita hari ni. Aku pun tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Aku tak tahu. Baru Allah Ta'ala uji dengan sosial media ya. Benda yang betul, tuan-tuan pergi kata salah. Benda yang salah, tuan-tuan pergi kata betul. Contoh saya bagi tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, hari ni yang duk jadi fitnah ni akan mendatang ni. Ni akan mendatang ni.
Bukan ni. 1, 2, 3. Faham tak? Tak kita duk tunjuk tu, tuan-tuan kata, ya Allah, dia kata kat kita, bukan Pak Long ni hadap cacak depan saya ni. Ada 3 makhluk ni. Nama dia social media. Ada apa sikit, dia rakam, dia upload dalam social media. Yang puak-puak tak tahu apa, dia teribay. Tengok apa yang dia nampak, dia teribay. Contoh, satu orang dia tak suka dengan Pak Long. Dia tak suka dengan Tuan Haji kita ni. Mungkin Tuan Haji biasa teguk dia apa, dia jadi anti dengan Tuan Haji. Dia akan cari salah Tuan Haji nak buat macam mana. Tiba-tiba satu hari Tuan Haji rotan anak. Sebab anak tu tak dengar cakap. Dia tak semayang. Bila tak semayang, Tuan Haji rotan. Betul ke tak? Saya tanya dia. Betul Tuan Haji rotan? Dia pergi ambil video. Dia bubuh dalam dia punya social media. Gila. Ayah dera anak. Buta ya Tuan Haji kena maki. Main satu orang komen bodoh pakai serban, pakai jubah tapi perangai macam Firaun. Satu. Padahal Tuan Haji ni rotan, anak dia tak semayang. Bila anak tak semayang, Nabi suruh buat apa Tuan Haji? Rotan kacau mulut. Haji rotan, betul ke tak? Betul. Tapi netizen gila pakai serban jubah, ingat kan alim bodoh. Nombor 2, jadi Firaun. Nombor 2 bodoh. Mai pula nombor 3, bapak macam binatang. Semua kena. Dia hempuk atas kepala kita. Yang komen tu bukan dia tahu apa pun. Agak-agak yang komen tu, walaupun dia tak kenal Tuan Haji kita, Tuan Haji kita tak kenal dia, agak-agak di akhirat lepas. Walaupun dia guna fake account, lepas ke tak? Tetap tak lepas. Allah baru bagi 3 ni. Allah baru bagi social media. Dajjal tak turun lagi. Baru bagi social media. Selerak dah kita. Tak tahu yang mana betul, yang mana tak. Tu nama dia cyberbully. Bully cyber. Tuan Haji kena maki. Tuan Haji, Allah. View 8 juta. Campur semua view 8 juta. Keluar pula dalam apa nama? Gempar. Pak Haji gila. 8 juta Haji. Agak-agak Tuan Haji ni nak keluar rumah azam macam mana Tuan Haji? Nak tahu mana muka kita ni? Berapa orang yang main depan rumah ni? Aku nak tanya hang, apa yang jadi sebenarnya? Dah aku tibai anak aku tu. Dia tak semayang asar. Dah dekat maghrib dah. Aku pesan kat dia semayang. Dia keluar-keluar. Dia, aku tibai betih ya pun. Dengan pungkuk. Bukan aku tibai tak mana. Anak aku bukan patah pun tu. Anak dia pun nak teriak tepi tu. Kesian kat pak. Tuan Haji pun orang kata tak apalah mai kita ni. Sengit-sengit pun duk pasang balik kaki ni. Hang kena buat video penjelasan. Tuan Haji pun saya. Yang viral baru ni. Sebenarnya saya rotan anak saya. Kerana tak semayang. Kita ingat kita buat penjelasan tu elok. Dia maki pula. Tu nak cover lah tu. Yang pi rakam upload dalam sosial media tu tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa dia? Hang tu Nabi kata makhluk yang dilaknati. Al-fitnatu na'imah. Fitnah tu duk lena elok dah. La'anallah. Allah melaknat man ayqazaha. Siapa yang pi gerak fitnah tu bagi jaga. Perbuatan pi rakam yang haji tadi ni khutan, lempak dalam sosial media sampai orang jadi dosa. Hang tu makhluk Allah yang dilaknat. Tapi berapa orang yang nak ambil peringatan? Sebab tu saya sahabat tuan-tuan, apa yang keluar dalam media, apa yang keluar dalam sosial media, saya takkan percaya selagi mana saya tak tabayun. Keluar dalam portal media. Dia tak suka dekat kawan tu, dia akan cerita bagi kawan tu nampak buruk. Dia suka dekat kawan tu, dia akan ulah cerita bagi orang nampak kawan tu baik. Ni saya bagi cerita yang satu bab-bab rotan anak. Berapa banyak kes dalam sosial media yang macam tu tuan-tuan? Berapa banyak kes?
seorang bapa dipenjara 3 bulan akibat mencuri. Keluar dalam berita. Tua dah Pak Long tu pun tua dah, Pak Cik tu pun tua dah. Kena gari pun masuk dalam penjara. Tuan-tuan maki dia. Berapa ramai yang dalam penjara tu tuan-tuan, yang masuk kena naya, yang masuk kena lek. Tua-tua pun dia boleh masuk penjara mencuri apa lah. Ni netizen. Saya ni duk masuk ceramah dalam penjara tuan-tuan. Satu hari saya masuk ceramah, yang duduk siap saya punya meja ceramah ni, ada satu abang ni. Orang bagus kita tengok dai dia pun tahu kata ni dai ni hak jenis duk sujud. Muka kita tengok pun muka baik. Habis ceramah saya sembang dengan wadin pada penjara tu, saya duduk minum tu, saya kata, abang kita tu tadi dia masuk kes apa? Dia masuk kes mencuri ustaz. Dia curi apa? Kata dia yang penjara ni kata tu lah, saya sedih kalau nak cerita tu, sedih kesian kat dia. Awak, saya kata curi apa? Dia ni ada kerja tak apa nak tentu. Duit tak apa ada. Bini dia tak boleh nak kerja sebab asma. Ada 6 orang ke 5 orang anak. Dia ni kerja mesin rumput, dia ni kerja apa? Duit ni jenis putih je lah. Satu hari anak dia yang kecil tu, umur berapa, 8 bulan ke apa, lapak susu. Bini dia ni dia susu tak banyak. Lapak susu, tak ada duit nak beli susu. Nak pergi curi dalam kedai, tak gamak nak pergi curi dalam kedai. Jadi dia main masjid, dia jai duit masjid. Dia pancing duit masjid. Dapat 50 dia buh balik. Dia jai pula, keluar duit 10, dia ambil RM30 beli susu. CCTV masjid. Esok mereka mai cek, AJK masjid cek CCTV ni, pergi buat report polis, bukti semua ada, polis pun ambil apa semua, naik mahkamah, curi. Lepas masuklah. Tapi bila masuk penjara, keluar nak berhadapan dengan masyarakat ni macam mana tuan-tuan? Orang kita dia hukum dulu, bukan dia cek dulu. Dia cop, letak hukum salah. Hang punya pasal. Ini yang saya kata ni baru 2024. Tuan-tuan dah tak boleh nak beza dah. Yang mana betul, yang mana tak betul. Sebab apa? Kita sibuk nak membaca kesilapan orang. Kita tak sibuk nak baca Quran. Tuan-tuan bayang kalau masyarakat kita ni sibuk dengan baca Al-Quran. Berapa ramai yang buta Quran? Jom kita celik Al-Quran. Yang nak buat masuk kita dalam kubur, yang nak teman kita dalam kubur, bukan handphone kita, Al-Quran. Sebab tu Imam An-Nawawi antara ulama yang membahas amalan soleh ni, dia ada 2 jenis belum? Ni saya nak bang. Biasa dengar tak amalan soleh? Ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah ibadah aku ni sebagai amal soleh aku, ya Allah. Jadikanlah ibadah aku amal soleh bila dengar. Ustaz, doa lah maklum ustaz nak. Doa apa maklum? Bagi maklum sihat, boleh buat amal soleh. Ustaz, doa lah maklum bagi panjang umur, nak buat amal soleh. Amal soleh. Tuan-tuan faham amal soleh itu apa dia? Siapa yang faham betul, pergi balik. Pergi makan balik. Nak ngaji apa lagi, nak dengar ceramah apa lagi, dah alim dah. Apa makna amal soleh? Amal soleh ni ustaz, dia amal baik lah. Saya nak tanya Pak Long, semayang amal soleh tak semayang? Semayang tu dia termasuk amal soleh ke tak? Tak orang ni jawab. Jawablah, mau tak betul saya apa betul, bukan saya nak suruh berdiri atas kursi. Dulu zaman kita mengaji dulu berdiri atas kursi, lah mana boleh dah berdiri atas kursi, budak tu buat report buta ya cikgu masuk. Betul tak?
Ingat zaman saya tu, zaman saya mengaji 2003, 2008, sekolah menengah. Diri atas kursi kita besar. Cikgu kata hang diri atas kursi. Kata patah kursi ni hang bubuh dua diri juga. Satu hari tu saya lupa bawa buku tahu cikgu tu suruh apa. Dia kata hang keluar kot tingkap. Denda tu hang bawa keluar tu tingkap kelas. Mana ada cerminah tinggal aku ya. Cikgu tu kata aku tak mau dengar apa. Aku nak hang keluar kot tingkap tu. Saya pun duduk tengok kot tingkap tu. Saya kata cikgu bagilah denda lain. Tak ada aku tak mau hang kerak tak bawa buku. Hang keluar kot tingkap tu. Cubalah tengok tuan-tuan buat dulu. Saya mengaji sekolah tu habis tingkatan 6. Saya masuk kerja. Hak cikgu duk denda tu jadi baik ke saya? Denda apilah hang guru aku. Sekali tu masa tingkatan 6 hafal tak lepas. Masa tu duk hafal tak ingat. Ustaz ni dia suruh kami hak geng-geng tingkatan 6 ni semua keluar kelas angkat kursi tok atas kepala orang tu. Bayangkan semua tingkatan 6. Saya masa tingkatan 6, geng perempuan ada 8 orang. Saya seorang yang jantan. Geng perempuan ni dia betul duduk pergi tanggung depan kelas. Saya pergi sembunyi belakang dinding. Cubalah kalau dengar lagu tu tentang cikgu tu kena panggil. Zaman lah ni. Cikgu mengajar tak kena pak pergi buat report polis. Kena main balai polis. Ustaz ceramah tak betul. Lepas buat report polis. Ustaz keluar masjid masuk balai. Sebab tu saya kata kalau Rasulullah hidup lagi zaman lah, mai ceramah di Malaysia, dengan Rasulullah tu kena pergi belah. Tuan-tuan saya, kalau Rasulullah hidup lagi zaman lah, Rasulullah berceramah di Malaysia, dengan Rasulullah kena pergi belah polis. Yang kerap, Sayyidina Umar. Pasal dia sekarang perang-perang keluar belah polis. Mujuk lah tak ada. Saya nak tanya Abang Long, sembahyang ni amal soleh tak? Jawab, amal soleh ke tak? Amal soleh, Zat. Sembahyang, betul tak? Ada siapa berani kata sembahyang tu tak amal soleh? Angkat tangan. Tak berani, amal soleh, Zat. Gila, Zat. Sembahyang. Baik. Sembahyang, amal soleh. Tiba-tiba Pak Long pergi sembahyang subuh 5 rakaat. Soleh ke tak? Kalau mayang subuh, mayang kan? Berapa rakaat? 5 rakaat. Kunut rakaat ke berapa? Kunut rakaat ke 5. Amal soleh ke tak? Habis itu tadi tentang kata semayang amal soleh. Amal soleh ni Pak Long, sesuatu amalan yang mengikut syariat. Tu baru soleh. Sembahyang soleh bila mana? Bila ikut syariat. Hang tak payah duk rajin. Dia kata saya buat 5 rakaat malam saya tidur awal Ustaz. Saya tidur awal malam, pagi ni saya ada tenaga Ustaz. Betul? Tu yang saya sembahyang subuh 5 rakaat. Tak boleh Pak Long. 2. Tak apa, Allah pun faham. Dia bukan pak mentua Pak Long, Allah ni. Duk faham. Yang ni pun masalah juga mazhab Allah Ta'ala faham. Oh cukup payah yang tu Pak Long. Kita ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Di Malaysia dia ada pula mazhab nombor 5, Al-Ghugli. Mazhab ke-6, Al-Fisbuqi. Mazhab ke-7, Al-Ti'taqi. Hak ke-8, mazhab Allah Ta'ala faham. Dia senang ya. Hang ni tak semayang maghrib lagi. Dia kata aku ni sibuk. Allah pun faham. Mampu. Jangan buat Allah Ta'ala ni macam pak saudara kita. Duk faham ni saya nak pesan. Sesuatu amalan dia nak jadi soleh. Bila mana amalan itu mengikut syariat. Kita buat korban. Masjid buat korban. Tahun ni berapa ekor? 8. Satu tumpuk, satu bahagian berapa ratus sini? Tak pasrah. Standard lah.
Okey lah. 8.5 tu standard lah. Saya pergi ceramah di satu masjid. Tahun 3 tahun lepas kot. Masa tu kita dah 750. Lepas 480. Saya kata, murah. Mereka kata lembu murah. Cek lembu curi. Murah sungguh. Sebab tu saya nak pesan. Jangan duk gemak sangat dengan benda-benda murah ni. Lembu curi. Kita buat korban. Ya. Binatang korban tu dia nak korban. Dia yang boleh kata korban. Dia kena sembelih bila? Nah. Mesti sembelih pada pagi raya selepas. Tiba-tiba binatang korban disembelih malam raya. Esok raya dia sembelih malam ni. Pihak masjid kata kita sembelih lah sekor untuk buat kenduri esok. Takut jugalah kalau sembelih pagi esok tak sempat nak masak. Dia jadi ibadah korban ke tak? Tak, sembelih sunat biasa lah buat kenduri. Pasal apa Ustaz? Pasal tak ikut syariat. Saya bawa orang pergi buat umrah. Ada Pak Long tu saya masa saya duduk sa'i, saya nampak dia duduk pakai baju bah. Saya tengok muka lagu Melayu. Saya pegang tangan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia kata, Ustaz sampai bila? Ni baru sampai lah, duduk tak habis lagi ni. Oh tak habis lagi Ustaz, tak habis lagi, baru round ketiga. Oh Alhamdulillah, saya kata ni Pak Long buat umrah ke? Tak saja, main sa'i untuk apa? Sajalah, sa'i sunat. Saya kata, Pak Long, yang saya tahu, yang saya faham lah, saya pun bukan banyak ilmu, saya pun jahil. Yang saya tahu, yang sunat ni tawaf. Sa'i saya tak tahu pula ada sa'i sunat. Oh dia kata tak ada Ustaz. Yang saya faham tak ada. Dia kata saya round ke-6 dah Ustaz. Dia kata pusingan ke-6 lah ni. Saya tak tahu. Yang saya tahu tawaf sunat ada. Sa'i sunat saya tak tahu. Dia kata ni saya sa'i sunat boleh apa? Boleh penat kan? Sebab apa dia tak kena dengan syariat? Kita jangan rasa bangga dengan ibadat kita. Saya Ustaz tiap-tiap malam tahajud. Alhamdulillah Ustaz. Jangan bangga dengan ibadat. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, orang yang berbangga dengan ibadat itu orang bodoh. Sebab apa? Sebab dia tak tahu di dalam ibadat yang dia buat yang mana Allah Ta'ala nak terima. Dia tak tahu. Banggalah dengan ibadat. Saya nak tanya Pak Long kata Alhamdulillah lah hari ni Pak Long dah semayang subuh, dah semayang zuhur, dah semayang asar, dah semayang maghrib. Satgilah nak semayang isya Ustaz. Alhamdulillah Pak Long dalam 4 waktu yang Pak Long dah buat, agak-agak berapa rakaat yang Allah Ta'ala nak terima? Saya bagi satu contoh. Untuk tuan-tuan mudah faham. Kira berapa dah ni? 8.40 dah ni. Sejam dah. Boleh lagi ke? Saya takut tarik mengkarung lagi ni. Yang main dengar ceramah ni pun macam-macam vitamin dah korang. A, B, C, D ni pakat korang belakang. Takut-takut tarik mengkarung. Okey lagi no? Mengkarung tuan-tuan steady lagi no? Baik. Saya bagi satu contoh. Tuan-tuan main semayang. Sampai di masjid, tuan-tuan pergi ambil uduk. Sebelum nak ambil uduk, tuan-tuan pergi kencing. Pak Long pergi kencing. Pak Long pakai baju Melayu, pakai kain melekat. Standard, seluar dalam tak ada. Standard Pak Long ni seluar dalam tak ada. Tak payah cek. Pak Long tahu. Try gosok tengok kat belakang ni. Lincin kan kasar? Mau lincin tobat tak ada seluar dalam. Tak apa Pak Long. Tak apa. Benda tu dia bergoyang 3 kali pun tak batal solat Pak Long. Tak apa.
Sebab goyangan tu dia panggil fleksibel, original, bukan dibuat-buat. Seluar dalam Pak Long tak pakai, tak apalah. Ataupun yang pakai seluar dalam, pergi kencing. Dia ada 2 jenis kencing. Tiga jenis kencing. Yang pertama kencing berdiri. Hak ni jenis pakai seluar. Kain pelekat jarang orang buat lagu tu. Yang kedua, zaman duduk. Dia kencing zaman duduk. Yang ketiga, hak mencangkung. Tapi kalau tengok umur Pak Long, kalau mencangkung tak naik dah Pak Long. Pak Long turun mencangkung. Masuk sendiri, keluar dengan orang lah. Sebab tu yang dia bubuh zaman duduk. Bila zaman duduk kencing. Habis kencing, Pak Long pun buka pek ayak. Pak Long basuh lah hamba Allah tu. Pak Long sangkut balik pek ayak, tutup. Pak Long pun berdiri. Keluar jalan nak ambil uduk. Soalan saya. Dalam saluran kencing tu agak-agak ayak kencing ada ke tak? Ada lagi ke tak? Tak dengar? Ada lagi ke tak? Ada. Ada lagi dalam ayak kencing tu. Dalam saluran ayak kencing tu ada lagi ayak kencing. Benda tu kan dia fleksibel. Kalau yang pakai seluar dalam, dia keluar, kena dekat seluar dalam tu. Kita pun ambil ayak semayang, kita main semayang. Soalan saya, sah ke tak solat tu? Berapa ramai yang tak lepas lagi bab kencing? Tuan-tuan umur dah 60 tapi tuan-tuan tak boleh cerita lagi macam mana nak kencing dengan jalan yang sempurna. Ayah saya tuan-tuan, dia panggil anak-anak ni, ak laki, ak perempuan. Dia panggil seorang-seorang. Saya biasa panggil. Dia panggil masa tu saya dah jam. 1 je 2 macam tu. Ramai ni. Saya kata, wah, Amal pun nak ajak cara kencing. Duduk, dia kata, dengar aku nak ajak cara kencing. Cangkung, kok mana, kena bedeh, dia ajak semua cara nak kencing. Dia kata, ni dengar ni aku nak ajak cara kencing ni. Kencing elok-elok, tidak tak sah semayang. Jangan duk heret aku pergi masuk neraka kan. Sebab tu kita jadi mak bapak kena settle fardu ain anak-anak ni. Anak Pak Long dah sebaya dengan saya 30-an. Selama ni dia buat ibadat Pak Long, settle dah ibadat dia? Sempurna dah ibadat dia? Fikir berapa ramai di kalangan kita yang anak-anak nak pegang kaki mak bapak dia, selangkah lagi nak masuk dalam syurga. Pak 5 waktu tak pernah tinggal. Kuliah mai dengar sama dengan mak, nak langkah dia masuk, anak pegang. Ya Allah, jangan bagi mak aku ni masuk lagi dalam syurga. Jangan bagi bapak aku ni masuk lagi dalam syurga. Kenapa? Kerana lepalah aku tak selesai lagi bab fardu ain. Anak Pak Long tak settle bab kencing, cucu Pak Long nak settle ke?